Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua yang menonton video ini. So, kalau tahun-tahun lepas, apa yang kita paling nantikan daripada TNB ni adalah mereka punya iklan-iklan raya yang sangat-sangat gempak, yang sedih, yang lucu dan sebagainya. Tapi berbeza pada tahun kali ini, apa yang kita nantikan daripada TNB adalah bil elektrik TNB kita. Sebab dalam 2-3 bulan juga bil elektrik kita tidak sampai ke rumah. Dan pada bulan Mei ni lah baru kita mendapatkan bil elektrik. Dan apa yang paling mengejutkan bila kita terima bil elektrik pada bulan Mei ini, dia punya bil tu sangat tinggi berbanding dengan bulan-bulan sebelum PKP. Jadi ramailah pengguna TNB ni yang marah dan juga kecam TNB di social media, terutama sekali di Twitter dan juga di Facebook. Ada yang bil mereka yang 2 kali ganda, 3 kali ganda, 4 kali ganda dan seterusnya berbanding bil-bil mereka pada bulan-bulan sebelum PKP. Saya sendiri pun turut terkesan dengan peningkatan bil elektrik pada bulan Mei ini, sebab sebelum ni saya punya anggaran bil tu dalam 50, 60, 70. Dia tidak lebih daripada 100. Tapi bila sampai bil bulan Mei ni, saya punya bil tu lebih daripada RM200. So, terkejutlah kan? Jadi saya akan kongsikanlah pada korang semua apakah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kenapa bil elektrik kita pada bulan Mei ini meningkat sangat tinggi berbanding dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Okey, jadi antara faktor kenapa bil elektrik kita pada bulan Mei ini meningkat secara mendadak, ada yang 2 kali ganda, 3 kali ganda dan sebagainya, adalah disebabkan dengan PKP itu sendiri. So, yang seperti yang kita tahu sepanjang PKP ini, operasi bacaan meter dan juga serahan bil tidak dilakukan oleh TNB untuk menjaga keselamatan pelanggan dan juga mereka punya pekerja lah. Jadi apa yang TNB buat adalah mereka membuat bil anggaran sepanjang musim PKP ini berdasarkan dengan penggunaan bil sebelum PKP. Okey, sebagai contoh kita start PKP pada bulan Mac. Jadi TNB membuat anggaran bil berdasarkan sebulan sebelum PKP, iaitu pada bulan Februari. Contoh kalau bulan Februari tu penggunaan kita adalah RM70, maka mereka membuat bil anggaran sebanyak RM70 pada bulan-bulan musim PKP ini. Tapi kepada mereka yang menggunakan apps MyTNB, mereka akan dapat bil setiap bulan. Berbeza dengan mereka yang menunggu bil secara serahan rumah ke rumah, mereka akan diberikan jumlah 3 bulan. Jumlah cas masa yang korang lihat pada bil korang tu sebenarnya adalah jumlah penggunaan semasa dan juga ditambahkan dengan jumlah tunggakan yang almost 2 bulan kita tidak bayar. Jadi jumlah semasa ditambahkan dengan jumlah tunggakan, dia jadilah dengan cas semasa yang korang perlu bayar. Sebab itulah pada bulan Mei ni korang lihat jumlah cas semasa tu lebih tinggi berbanding dengan bulan-bulan yang sebelumnya. Dan korang boleh lihat di bil sendiri berapa penggunaan kilowatt yang korang gunakan. Contohlah kalau penggunaan korang punya elektrik tu berjumlah 900 kilowatt dan korang perlu bagi kepada 3, bermaksud bagi kepada 3 bulan ataupun 90 hari, ada yang 91 hari berdasarkan detail yang ditulis pada bil korang tu. Dan bila dibahagikan kepada 3, dia akan jadi kepada 300 kilowatt. Itu anggaran lah penggunaan yang kita gunakan pada musim PKP. Dan faktor kedua kenapa bil elektrik kita ini semakin tinggi adalah disebabkan PKP itu kita berada di rumah. Ramai ahli keluarga yang stay at home. Dan apabila kita seharian duduk di rumah tu, cara logiknya kadar penggunaan elektrik tu akan bertambah berbanding dengan bulan-bulan yang lepas. Sebagai contoh, kalau bulan-bulan sebelum ini kita hanya duduk di rumah pada hujung minggu sahaja, weekdays tu kita berada di office, di tempat kerja dan sebagainya. Tapi pada musim PKP ini kita seharian duduk di rumah, seminggu tu kita duduk rumah, dan cara logiknya memang akan bertambah kita punya kadar penggunaan elektrik. Walaupun korang kata korang tidak ada tambah apa-apa alat elektrik yang lain berbanding dengan bulan-bulan lepas, tapi kadar tempoh masa penggunaan elektrik tu semakin bertambah pada musim PKP. Sebab apa yang dikira adalah berdasarkan kilowatt per hour. Jadi semakin kerap kita buka peti ais, semakin banyaklah penggunaan elektrik. So itu antara faktor juga kenapa bil elektrik kita boleh lihat tinggi berbanding bulan-bulan yang lepas. Dan ada juga isu yang saya tengok di social media ni mengatakan bahawa mereka ada premis ataupun kedai yang ditutup sepanjang tempoh PKP. Secara logiknya memang kita fikir bila kedai tutup tidak adalah elektrik yang sampai kan. Benda ni dikira bukan sebab kita ada menggunakan elektrik pada musim PKP, tapi berdasarkan dengan faktor pertama yang saya sebutkan tadi, TNB hanya membuat bil anggaran berdasarkan penggunaan sebelum PKP. Jadi itulah sebab kenapa ada kedai-kedai yang tutup tapi still dapat bil elektrik. So itulah sebab kenapa bil elektrik yang korang lihat tu semakin tinggi dia punya jumlah. Walaupun isu ini hangat diperkatakan oleh netizen-netizen kita di Malaysia, ada yang marah, ada yang kecam dan sebagainya, tapi TNB masih lagi komited untuk membantu mereka punya pelanggan untuk meringankan beban pembayaran bil elektrik yang tinggi masa PKP ini. Sebab kita tahu pada musim PKP ini ramai yang terkesan dengan pandemik COVID-19, ada yang hilang punca pendapatan, ada yang tidak boleh keluar untuk mencari rezeki dan sebagainya. So TNB pun faham dengan keadaan pelanggan mereka sekarang dan mereka memperkenalkan beberapa plan bayaran mudah kepada pelanggan untuk meringankan beban membayar bil elektrik yang tinggi pada musim PKP ini. Antara inisiatif yang dibuat oleh TNB untuk membantu mereka punya pelanggan adalah dengan memberikan diskon rangsangan ekonomi dan juga boleh membuat pembayaran secara ansuran.
Untuk diskaun rangsangan ekonomi itu diberikan berdasarkan berapa jumlah penggunaan kilowatt per hour untuk setiap bulan yang korang gunakan. Ramai sebenarnya yang salah faham, mereka ingat setiap bayaran tu mendapatkan diskaun sebanyak 50%. Tetapi diskaun diberikan hanya berdasarkan berapa jumlah kilowatt per hour yang kita gunakan. Okey, sebagai contoh, kalau jumlah kegunaan korang tu 1 hingga 200 kilowatt, barulah korang layak untuk mendapatkan diskaun 50%. Dan kalau 201 hingga 300 kW per hour, korang akan mendapatkan 25% diskaun. Kalau 301 hingga 600 kW per hour, korang akan mendapatkan 15%. Dan kalau jumlah penggunaan korang tu lebih daripada 600 kW per hour sebulan, korang hanya akan mendapatkan 2%. Di sini ramai yang salah faham sebab tidak baca dengan berapa kilowatt per hour diperlukan untuk mendapatkan 50% diskaun. Dan apa yang menarik lagi yang TNB berikan kepada mereka punya pelanggan adalah korang boleh membuat, sama ada mahu membuat bayaran penuh ataupun korang mahu membuat bayaran secara ansuran. Untuk bayaran penuh, korang boleh membuat bayaran seperti biasa macam bulan-bulan yang sebelum ini. Dan kalau korang pilih untuk buat bayaran secara ansuran, korang boleh membuat bayaran secara ansuran sehinggalah 30 Disember tahun 2020. Tapi saya sarankan pada korang yang mahu buat bayaran secara ansuran tu, kalau boleh bayar awal lah. Dan untuk tahu berapa jumlah bayaran yang korang perlu bayar secara ansuran tu, korang boleh cek korang punya bil sendiri, dan di bahagian atas bil tu ada kotak berwarna kuning dan di situ ada dinyatakan berapa jumlah bayaran yang korang perlu bayar secara ansuran. Jadi itulah beberapa sebab kenapa bil yang kita lihat pada bulan Mei ni sangat tinggi berbanding dengan bulan-bulan yang lepas. Dan kalau korang mahu dapatkan lebih lanjut informasi berkaitan dengan kenapa bil ni lebih tinggi, korang boleh hubungi sendiri TNB K-Line, dan korang boleh hubungi orang punya social media seperti Facebook supaya korang boleh berhubung secara langsung dan boleh bertanya langsung dengan staff ataupun customer service berkaitan korang punya peningkatan bil elektrik pada musim PKP ini. Dan memang ramai juga yang terkesan dengan peningkatan bil elektrik pada musim PKP ini. YouTubers pun memang terkesan dengan kesan yang dibawa oleh pandemik COVID-19 ni. So saya harap video ni sedikit sebanyak boleh berikan sedikit gambaran pada korang berkaitan dengan isu yang hangat diperkatakan di social media oleh netizen Malaysia berkaitan dengan peningkatan bil elektrik TNB. Dan saya harap korang boleh faham dengan apa yang saya mau sampaikan dalam video ini, dan saya rasa itu saja untuk video kali ini. Kita akan jumpa di video akan datang. Saya Bro Jeb, sharing tanpa boring. Assalamualaikum.